Misi Dogmal menganjurkan bengkel bersemuka penerbitan dokumentari segera digerakkan dengan kembara menuju Tasik Banding di Royal Belum pada 30 hari bulan Januari yang lalu. Sebuah kenderaan bergerak dari Lembah Kelang, manakala sebuah lagi dari Baling, Kedah. Anggota pasukan Riki terdiri daripada Zaki Rahim, Dr. Kemeh, Jamil Mutalib, Nur Syamila dan Cikgu Abdul Karim sampai di pinggiran Tasik Banding menjelang senja. Seterusnya dipindahkan ke rumah rakit Osman Kelah dengan bot yang sedia menanti. Tasik Banding selain daripada dikenali sebagai syurga memancing ikan toman, sebarau dan baung, ianya adalah lokasi tadahan air buatan manusia seluas 152 km persegi di sempadan Bukit Bukau yang berperanan menyalurkan sumber air Mampat ke empangan Temenggor. Hilang kepenatan, menempuhi perjalanan ratusan kilometer sebaik melangkah masuk ke rumah rakit. Kami terpesona dengan pelbagai kemudahan yang disediakan. Rumah rakit ini bagaikan sebuah hotel terapung yang dilengkapi bilik penginapan, dom katil bertingkat, tilam, selimut, bantal, ruang rehat, surau, bilik mandi, tandas, dapur, peti ais, televisyen, alatan BBQ, jiket keselamatan, bot berenjin, rakit, keno dan set karaoke. Menjelang malam, kami dengan penuh semangat membincangkan gerak kerja meninjau lokasi pada keesokan harinya. Lebih penting ialah mengenal pasti apakah topik-topik dokumentari yang akan dipilih untuk tugasan peserta. Kami inginkan semua pihak berpuas hati menuntut ilmu dalam suasana riadah yang meninggalkan kesan positif. Pada kesempatan ini, sebahagian dari kami mengambil peluang memancing seawal pagi dan pulang dengan tangkapan beberapa ekor toman bersaiz sederhana. Ternyata Lembah Belum yang berusia 130 juta tahun dengan keluasan 117.500 hektar persegi ini didiami 23 jenis ikan sungai, 3.000 spesies flora, 64 tumbuhan paku pakis dan 62 spesies tumbuhan berlumut. Ikan toman bersaiz besar melebihi 20 kg, seringkali ditemui pada kawasan air dalam, membuatkan Tasik Banding amat digeruni yang jarang sekali dianggap sembarangan. Jika di kota raya metropolitan, pastilah kacau bilau perasaan dibuatnya. Tertekan, perasaan terperangkap dalam kesesakan mengejar waktu tanpa mengira siang dan malam. Namun di pinggiran Tasik Banding ini, hati saya tenang, bersemi dengan keheningan lokasi yang mempesonakan. Tasik Banding ini letaknya dalam Royal Belum yang diisytihar baginda almarhum Sultan Perak, Raja Azlan Shah pada 2003 sebelum diwartakan sebagai hutan simpan pada 3 Mei 2007 dengan kendaliannya oleh Perbadanan Taman Negeri Perak. Belantaranya digeset sebagai khazanah alam semula jadi kekal bagi tujuan penyelidikan, sementara sumber airnya menjana elektrik hidro oleh empangan Temenggor. Lebih menarik, Tasik Banding ini telah menenggelamkan laluan susupan komunis dari Siam masuk ke Perak melalui Betung. Bagi pengunjung, keindahan Tasik Banding tiada tandingannya. Suasana landscape yang aman damai, ketenangan Tasik, kehijauan flora menjadi habitat pelbagai spesies fauna telah menjadikannya tarikan sepanjang tahun, khususnya kepada kaki pancing. Bagi kaki pancing, sudah pasti tidak akan melepas peluang memburu toman setiap kali berkunjung ke Tasik Banding. Pada ketika yang baik dan sedang si toman berehat di bawah bebayang rumput, dikejutkan dengan kocakan air. Umpan tiruan casting mengena di lokasi Sungai Gadong Luar yang memang terkenal sebagai lubuk ikan. Selalunya ikan apa, Cikgu? Kalau di lokasi begini selalunya ikan sebarau. Selain dari sebarau, di Tasik Banding ikan apa lagi, Cik? Kalau untuk casting ini sebarau dengan toman. Kalau kita pancing cara packing,
Kita dapat ikan sebarau, ikan baung, Main aku ikan belida, sebarau. main. Mana? Teman-teman. Tunjuk. Apa yang pasti ialah antara tugasan peserta bengkel nanti berkaitan aktiviti memancing di Tasik Banding. Selain itu, topik-topik yang juga telah dikenal pasti ialah jejak bunga pakme atau Rafflesia, suku kaum asli, santuari ikan dan sirah hewan, eko pelancongan di Lembah Belum, kerajaan purba yang hilang, rumah rakit Tasik Banding, burung penyalang Royal Belum, flora dan fauna Tasik Belum, serta beberapa topik lain yang akan ditentukan nanti. Okey, untuk penganjuran bengkel kita bercadang melaksanakan dua bentuk kelas, satu teori dan yang keduanya ialah amali. So amali kita akan banyak berada di lapangan. So antara lapangan yang kita pilih ialah di Sungai Gadung ini, dan Sungai Gadung ini akan membawa peserta bengkel untuk merakam pelbagai subjek matter lah. Antaranya ialah habitat bunga Rafflesia, kena trekking sikit ke dalam tu, but it's very interesting. And then of course sini juga merupakan sanctuary pancing ikan, toman especially, juga akan menjadi kita punya subjek matter. Dan tentulah lanskap flora fauna di pinggiran Tasik ini akan menjadi subjek matter untuk peserta bengkel. Setiap pengunjung, biarpun pertama kali atau telah berulang kali ke Tasik Banding ini, pasti tidak akan dapat menafikan bahawa suasana panorama di Tasik sebelah mata memandang ini akan sentiasa menjanjikan pengalaman menarik yang sukar dilupakan. Tasik buatan manusia yang mencetus banyak kontroversi ini juga menempatkan empangan Temenggor yang menakuni 6,050 juta meter padu air yang menjadi sumber minuman bagi penduduk Perak dan Pulau Pinang. Rumah rakit merupakan tarikan utama di Tasik Banding ini semenjak ia dibuka pada 1978 untuk kunjungan awam. Kami berselisih dengan sebuah rumah rakit bersaiz sederhana yang ditempah oleh 2 atau 3 keluarga yang riuh rendah dengan suara keriangan kanak-kanak mani manda, berkenu, berakit buluh dan memancing di lokasi pinggiran Tasik yang tenang dan mendamaikan. Terdapat 32 buah rumah rakit yang diusahakan secara persendirian oleh pemilik dengan kebenaran Perbadanan Taman Negeri, Jabatan Perikanan, Pejabat Daerah dan Tanah Hulu Perak, GRI. Setiap rumah rakit yang beroperasi diwajibkan mematuhi prosedur operasi standard SOP oleh Majlis Keselamatan Negara NKN. Ecotourism and Conservation Society of Malaysia telah mengiktiraf hutan Belum ini sebagai hutan hujan tropika paling tua di dunia dengan saiz keluasannya 4 kali ganda lebih besar daripada Singapura. Belantaranya menjadi habitat harimau Melaya, harimau dahan, kucing batu, beruang matahari, gajah Asia, ungka tangan putih, tapir, seladang, siamang dan banyak lagi. Malahan spesies burung enggang direkodkan lebih banyak daripada yang terdapat di hutan Sarawak. Usaha menjadikan Royal Belum sebagai tapak warisan dunia UNESCO sedang dipergiatkan. Masyarakat antarabangsa hendaklah memberikan perhatian istimewa terhadap Tasik Tadahan Belantara semula jadi yang usianya lebih tua daripada hutan Amazon di Brazil. Terdapat 1001 kisah menarik, termasuklah kisah pemindahan penduduk kampung yang ditenggelamkan bagi memberi laluan kepada pembinaan empangan di Kampung Temenggor, Utara GRI. Tasik Banding ini juga menjadi lubuk ikan kelah yang terkenal di kalangan kaki pancing. Anak-anak sungai yang terbentuk oleh aliran tadahan air di puncak bukit adalah habitat kelah yang amat bernilai tinggi. Jika mati, harganya antara RM200 Malaysia hingga RM300 Malaysia sekilogram. Tetapi, jika masih hidup, harganya boleh melambung antara RM400 Malaysia hingga RM800 Malaysia sekilogram. Namun, di lokasi santuari ikan, aktiviti memancing dilarang keras dengan hukuman yang berat dikenakan jika diingkari.
Kami akhirnya sampai ke laluan masuk habitat bunga Rafflesia atau Pakma di Sungai Gadong. Kegiatan menjejaki 3 spesies daripada 20 spesies dunia ini pasti menjanjikan pengalaman trekking yang mencabar, namun amat berbaloi jika sampai nanti bunga Rafflesia sama ada jenis Curly, Centelii atau Azlani sedang berkembangan. Hutan simpan geri ini telah dicatatkan sebagai habitat penting bunga Rafflesia bagi tujuan penyelidikan ahli botani dari dalam dan luar negara. Terdapat juga bekas tapak perkemahan di tebing anak sungai memberikan petanda bahawa di sini pilihan tepat untuk pengunjung menikmati keheningan serta kedamaian belantara, khususnya pada waktu malam. Sebenarnya Tasik Banding di Rebelum yang juga meliputi Tasik Temenggor menyimpan pelbagai rahsia alam semula jadi selain ianya syurga pemancing ikan. Mungkin ramai tidak menyadari bahawa kewujudan lembah tadahan air bata manusia ini seluas 300,000 hektar dengan kawasan hutan tebal meliputi 117,500 hektar memasuki sempadan Thailand Malaysia bagaikan tembok semula jadi yang digazetkan di bawah peruntukan Akta Perhutanan Negara 1984. Empangan yang bernilai 340 juta menjadi punca tragedi tenggelamnya Kampung Temenggor pada 1976 secara keseluruhan. Rumah kayu, masjid, sawah padi, kebun getah, ladang getah, dusun dan sekolah semuanya berkubur di dasar tasik. Proses pemindahan 124 keluarga bermula pada 24 Jun 1976 menggunakan 3 buah helikopter Nuri ke penempatan baru yang diberi nama Kampung Ganda Temenggor sempena nama sebatang sungai di situ, iaitu Sungai Ganda. Bagi pengunjung dari kota raya, pasti sahaja pengalaman menikmati suasana mendamaikan di Tasik Banding ini sebagai kenangan yang sukar dilupakan. Apatah lagi menginap, menikmati setiap detik di rumah rakit yang singgah berlabuh di pinggiran tasik, terutamanya pada waktu malam. Pembinaan Lebuh Raya Timur Barat serta pengempangan Tasik Banding mempunyai strategi serampang 2 mata. Pertama, memberi kemudahan dan keselesaan kepada pengguna, memendekkan jarak perjalanan serta menjimatkan masa. Kedua, untuk mengekang kegiatan pengganas komunis khususnya di kawasan Geri. Ketika ancaman komunis antara tahun 1967 hingga mereka meletakkan senjata di bawah perjanjian Hak Nyai pada 2 Disember 1989, Geri adalah kawasan hitam. Kawasan keselamatan ini sentiasa dikawal dan diawasi oleh pasukan keselamatan demi melindungi penduduk daripada ancaman komunis. Dalam usaha memerangi pengganas komunis, khususnya di kawasan Geri dan sekitar seperti Pekanan Hulu dan Baling, Perdana Menteri pertama, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj mencetuskan idea pembinaan Lebuh Raya Timur Barat pada 1967. Tiba masanya untuk kembali ke rumah rakit Man Kelah untuk meneruskan penginapan lagi 1 malam. Idea penganjuran bengkel sudah memberikan petanda bahawa aktiviti anjuran Dokmal kali ini akan memberikan kelainan yang unik. Berkongsi ilmu dalam suasana santai di lokasi riadah yang amat didambakan pecinta alam semula jadi, Tasik Banding di Lembah Belum, Geri, Perak. Pemilihan Tasik Banding sebagai lokasi penganjuran bengkel ini bertujuan mendedahkan peserta, khususnya ahli Dokmal, dengan pelbagai teknik penerbitan dokumentari, daripada gerak kerja pada tahap pra-penerbitan hinggalah kepada tahap pasca penerbitan. Kerja-kerja penggambaran di lapangan dengan tema keindahan serta cabaran mendokumentarikan naskah alam semula jadi diharapkan akan menjadi petunjuk jelas untuk peserta menterjemahkan subjek flora dan fauna ke dalam bentuk kesenian visual kreatif. Sokongan padu daripada ahli semua amat diharapkan bagi membangunkan sekaligus menggerakkan Dokmal lebih jauh sebagai wadah merakyatkan dokumentari. Perasaan kami bercampur baur. Sebaik sahaja tiba masa untuk meninggalkan Tasik Banding yang sangat mengamit perasaan. InsyaAllah kami pasti datang lagi.